Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zafrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, pada pagi ini saya akan buat ulang kaji berkenaan dengan dhamir. Berkenaan dengan dhamir. Baik, dhamir ini, apa yang dimaksudkan dengan dhamir? Dhamir adalah kata ganti diri ataupun kata ganti nama. Bermaksud dia menggantikan nama seseorang. Dan dhamir ini banyak digunakan berbanding dengan nama. Kalau kita menjelaskan tentang orang itu, seseorang, katakan Muhammad, 10 atau 20 perkara yang kita bincangkan tentang Muhammad, perkataan dhamir ini yang kita gunakan. Mungkin sekali je kita sebut tentang nama Muhammad, kemudian kita akan menggunakan dhamir. Jadi dhamir ini termasuk di dalam kata nama iaitu isim. Dan bila kita menjelaskan tentang isim, maka perkara yang penting terhadap isim ini iaitu jantina, ada lelaki dan ada perempuan, dan satu lagi bilangan. Bilangan. Bilangan ni ada bilangan satu, bilangan dua dan bilangan ramai iaitu jamak. Okey, baik. Kemudian tentang dhamir pula, berbeza dengan isim-isim yang lain kerana peranan dia menggantikan diri orang lain, menggantikan diri seseorang, maka dia ada pihak ketiga, iaitu orang yang kita bincangkan, kita bercakap tentang orang itu, ataupun pihak kedua yang kita sedang bercakap dengan dia, dan pihak pertama iaitu pihak yang bercakap, diri yang bercakap. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan penulisan yang ada di dalam teks. Dhamir ini penulisan di dalam teks ada dua, iaitu pertama dhamir munfasil dan yang kedua adalah dhamir muttasil. Jadi ada dhamir munfasil, dhamir yang berpisah. Dia tidak bercantum dengan mana-mana kalimah, dia berpisah, dia berada bersendirian. Dan satu lagi dhamir muttasil, iaitu dhamir yang bercantum dengan perkataan-perkataan yang lain. Sama ada dia bercantum dengan perkataan isim, atau dia bercantum dengan perkataan fi'il, atau bercantum dengan kalimah haraf. Itu dhamir muttasil. Manakala dhamir munfasil, dia berada bersendirian. Dia tidak bercantum dengan mana-mana kalimah. Baik. Jadi kita lihat kepada beberapa, ataupun kita lihat semua dhamir-dhamir yang ada di sini. Baik. Pertama kita akan melihat kepada dhamir pihak ketiga. Pihak ketiga dan jantinanya lelaki. Okay, bila kita bincang tentang jantina lelaki, kita akan bincang seorang lelaki, dua orang lelaki dan ramai lelaki. Okay, jadi kalau seorang lelaki huwa, dia seorang lelaki, huwa dia seorang lelaki. Kalau dhamir muttasil adalah hu, ataupun ditulis macam inilah hu. Okay, kalau seorang lelaki. Kalau dua orang lelaki, mereka berdua lelaki, maka huma. Dhamir yang kita gunakan adalah huma. Okay, dhamir munfasil huma, dhamir muttasil pun huma.
Cuma dhamir muttasil ini dia bercantum dengan kalimah sebelumnya. Huma juga. Cuma huma yang munfasil tidak bercantum mana-mana. Dhamir huma muttasil bercantum dengan kalimah sebelumnya. Ini dua orang. Okay. Kemudian kalau ramai, mereka semua lelaki. Hum. Okay. Ramai, jamak. Kalau dhamir muttasil pun bercantum dengan kalimah lain pun kita menggunakan hum juga. Okay. Hum juga. Cuma dia bercantum ataupun didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Baik. Apabila kita membicarakan lelaki dalam bentuk bilangan seorang, bilangan dua orang dan bilangan ramai, maka selesai perbincangan berkenaan dengan lelaki, kita akan masuk kepada perbincangan berkenaan dengan perempuan. Okay. Berkenaan dengan perempuan pihak ketiga. Okay. Perempuan pihak yang ketiga. Pertama, Hiya. Okay, Hiya, dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Itu dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil ha diidghamkan. Ini adalah dhamir yang bercantum dengan kalimah sebelumnya. Ha. Okay, dia seorang perempuan. Baik, manakala mereka berdua perempuan digunakan huma. Okay, huma, mereka berdua perempuan. Manakala dhamir muttasil pun huma, tetapi dia bercantum atau didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Okay. Seterusnya hunna. Hunna, mereka semua perempuan. Mereka semua perempuan. Hunna. Itu dhamir munfasil, tidak bercantum dengan mana-mana. Dhamir muttasil pun sama, hunna juga. Cuma dhamir ini bercantum dengan kalimah sebelumnya. Apabila kita dah bincang perempuan dalam bentuk bilangan pertama, seorang, bilangan kedua, bilangan yang ramai, selesai untuk perbincangan perempuan, kita beralih kepada lelaki. Tetapi pada pihak yang kedua. Pada pihak yang kedua. Ini lelaki pihak kedua. Sampai sini. Okey, kalau lelaki pihak kedua, anta, awak seorang lelaki. Awak seorang lelaki, anta. Okey. Kalau dhamir muttasil adalah kaf, ka. Okey, baris atas ka. Okey, kalau awak seorang lelaki, anta, kalau didekatkan atau dicantumkan dengan kalimah yang lain, kita akan menggunakan ka. Baik. Kalau antuma, awak berdua lelaki, awak berdua lelaki, dhamir muttasilnya adalah kuma. Okay, kuma. Okay, dhamir muttasilnya adalah kuma. Kalau ramai, antum, awak semua lelaki, maka dhamirnya adalah dhamir muttasilnya adalah kum. Okay, contohnya assalamualaikum lah, kum. Ini jamak. Okay, selesai pada perbincangan lelaki pihak kedua. Okay, perempuan pihak kedua. Okay, perempuan pihak kedua. Okay, dhamir yang digunakan untuk dhamir munfasil, kalau seorang awak, seorang perempuan, anti. Anti. Dhamir muttasilnya adalah ki. Ki, okay. Kalau lelaki ka, kalau perempuan ki. Kemudian dhamir munfasil kalau awak berdua perempuan, antuma. Okay, kalau dhamir muttasil adalah kuma. Samalah dengan lelaki. Okay, kalau awak semua perempuan, dhamir munfasil antunna. Okay, ini jamak. Okay, dhamir muttasil adalah kunna. Okay, kalau kita lihat di sini, pihak yang kedua ni, dhamir muttasil, dhamir yang bercantum, banyak menggunakan huruf kaf. Ka kumakum, ki kumakunna. Kalau dhamir muttasil. Dia sangat berbeza lah, sangat jauh antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada pihak pertama. Okay, pihak pertama ini lelaki dan perempuan sama. Okay, perempuan dan lelaki sama. Pertama, kalau seorang sahaja yang bercakap, ana, tak kisahlah lelaki ke perempuan.
Okey, lelaki ke perempuan sama je. Gunakan ana. Kemudian dhamirnya adalah ya ataupun ni. Ya ataupun ni, ya ini digunakan untuk bercantum dengan isim. Macam baiti, rumah saya. Okey, baiti, rumah saya. Maka dia bercantum dengan isim. Okey, bercantum dengan isim. Terus cantum dengan ya. Untuk ni adalah apabila bercantum dengan fi'il. Macam darabani. Okey, telah pukul saya. Saya kena pukul. Darabani. Okey, darabani. Okey, saya kena pukul. Darabani. Okey. Gunakan dhamir ni untuk fi'il. Okey, nahnu, maka dia gunakan na. Na sahaja yang digunakan. Okey. Baik. Okay, ada beberapa perkara yang penting bab dhamir muttasil ini, bukan bab dhamir ini. Pertama, apabila kita kaitkan dengan pengajian yang lepas. Okay, dengan pengajian-pengajian tentang haraf-haraf yang kita sudah belajar. Contoh, sebelum daripada dhamir ini ada haraf jar. Okay, sebelum dhamir ini ada haraf jar. Contohnya min. Okay, contohnya min. Apa haraf jar? Contohnya min, ila, okay, ka saja, okay, ka seperti, ataupun fi. Okay. Mana satukah yang kita nak gunakan dhamir? Sama ada dhamir munfasil ke dhamir muttasil. Maka dalam apabila ada haraf jar, dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil. Okay, minhu, dia tak baca min huwa. Okay, ilaihima, dia akan bercantum. Ilai anta, tak baca ilai anta, dia baca ilaika. Okey, ilaika. Fi kuma, dia tak baca fi antuma. Okey, apabila ada dhamir, ada haraf jar, okey, ada haraf jar. Selepas haraf jar, kalau ada dhamir, maka dhamir muttasil yang digunakan, dhamir munfasil tidak digunakan. Itu kalau ada haraf jar yang kita belajar sebelum ni. Okey, kalau ada haraf ataf. Okey, ataf. Ada haraf ataf. Ada haraf ataf, maka digunakan dhamir munfasil. Contoh waw. Wa huwa. Dia akan guna begitu. Okey, fahuma. Okey, dia tak guna dhamir muttasil, tak diguna. Contohnya fa anta. Okey, fa anta. Fa antuma. Okey. Begitu juga kalau ada haraf istinaf, permulaan ayat. Juga dia akan gunakan semuanya dhamir munfasil. Dia tidak akan menggunakan dhamir muttasil. Okay, ingat lagi pengajian yang lepas. Okey, kalau ada haraf, contohnya haraf taukid. Okey, haraf taukid. Inna. Okey, contohnya inna. Okey, jadi digunakan dhamir muttasil. Innahu. Okey, innahu. Okey, innahu. Anna, apa ni? Annaka. Contoh, annaka. Sesungguhnya engkau. Okey, annaka. Maka dia menggunakan dhamir muttasil. Dia tidak menggunakan dhamir munfasil. Okay. Kemudian tentang dhamir lagi, iaitu kalau ada isim, contoh kalau ada isim seperti kitab. Kitab ni adalah kalimah isim. Kitabu. Okay. Kemudian dia bercantum dengan dhamir. Contohnya kitabuhunna. Kitab mereka perempuan. Kitabuhunna. Okay, kitabuhunna. Maksudnya kitab satu kalimah bercantum dengan dhamir muttasil hunna. Okay, maka dalam konteks ini, kitab ini mudhaf, hunna adalah mudhafun ilaih. Itu kaedah yang biasa digunakan. Mudhafun ilaih. Mana-mana ayat yang tuan-tuan dan puan-puan jumpa, apabila ada kalimah isim, kemudian dia bercantum dengan kalimah dhamir muttasil, maka ia akan membentukkan mudhaf dan mudhafun ilaih.
Okey, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Itu tentang dhamir. Baik, boleh ya? Baik, kita lihat kepada haraf popular yang kita sedang bincangkan, muka surat 69. Saya baca saja muka surat 69 ini, kemudian kita akan beralih kepada Al-Quran. Baik, yang pertama yang kita dah bincangkan pada minggu lepas secara satu persatu, iaitu berkenaan dengan haraf taukid. Haraf taukid ni contohnya inna dengan anna. Okey, inna dan anna. Waktu bila nak gunakan inna, waktu bila nak gunakan anna, saya sudah jelaskan. Kalau inna pada permulaan ayat, permulaan ayat. Kalau anna pada pertengahan ayat. Ini secara ringkaslah. Pertengahan ayat. Okay. Kemudian kalau qad selepas qad mesti fi'il madhi. Baru jadi taukid. Sebab selepas qad ni sama ada fi'il mudhari' boleh. Okay, fi'il mudhari' boleh, fi'il madhi pun boleh. Tetapi yang menjadikan dia taukid kena ada fi'il madhi. Okay. Kemudian nun ini berlaku kepada fi'il mudhari' sahaja. Okey, fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey, sama ada ia berlaku pada fi'il mudhari', fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Tapi dia duduk belakang lah. Nun ni duduk belakang. Okey, dipanggil nun taukid sakilah. Kemudian lam. Lam ni boleh berada di mana-mana. Okey, lam ini pasti. Kemudian sumpah. Okay, sumpah pun kita dah bincangkan mana satu sumpah yang kita boleh gunakan untuk nama Allah sahaja, dan ada juga yang boleh digunakan untuk sumpah dengan dhamir demi engkau pun boleh. Okey, contohnya B ni kan. B ni boleh kita gunakan sumpah untuk nama orang ataupun boleh disumpahkan dengan dhamir dengan demi engkau. Okay, kalau waw ni hanya pada nama-nama sesuatu. Okey, nama-nama orang, benda-benda lain. Tetapi ta ni hanya menggunakan nama Allah sahaja. Dia tak boleh menggunakan yang lain. Itu kita dah bincangkan pada minggu lepas. Kemudian istisna iaitu pengecualian, kecuali melainkan. Kemudian haraf nida yang kita bincangkan iaitu digunakan untuk menyeru seseorang. Kemudian haraf nahi kita dah bincangkan perintah. Okay, haraf nahi tak ada dalam buku lama ada. Buku baru ada. Okay, kemudian haraf nafi. Haraf nafi ini digunakan untuk menafikan sesuatu. Menafikan sesuatu kenyataan. Dan kalau kita lihat haraf nafi ini, disebut je haraf nafi tetapi dia digabungkan. Yang bawah ni adalah bukan haraf. Yang ni fi'il madhi. Fi'il madhi. Ghaira isim. Duna isim. Walaupun tajuk dia ditulis haraf nafi, tetapi digabungkan juga bawah ni. Kerana apa? Kerana mungkin melihat kepada makna penafian. Tetapi kalau la dengan ma ini adalah haraf nafi. Okey, haraf nafi. Cuma kena berhati-hati pada ma. Ma ni sebab banyak sangat di dalam Quran, tidak semua ma yang kita jumpakan dia adalah nafi. Mungkin ma ini adalah isim mausul, sesuatu yang, ataupun ma ini juga boleh digunakan untuk pertanyaan. Contohnya masmuka, apa nama kamu? Ma. Maka ma ni perlu melihat kepada makna. Okay, kalau makna dia adalah tidak, itu maksudnya ma nafi. Tetapi kalau ma itu diterjemahkan dengan yang, maka itu adalah isim mausul. Okay, kalau ma itu ditulis apakah, maka ma itu dipanggil ma pertanyaan. Isim istifham. Jadi ma ni sangat banyak digunakan dalam Quran, tetapi bukan maksud nafi sahaja. Okay, antara maksud ma itu adalah nafi. Tetapi ada juga maksud-maksud yang lain. Okey, boleh Baik, kita lihat kepada ayat Quran.
Kita bermula dengan muka surat 74. Okey, muka surat 74 haraf taukid. Yang ini kita dah bincang dah sebelum ni. Tapi dia diteruskan juga. Innal insana lafi khusrin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Suratul Asr. Innal insana lafi khusrin. Maka di sini perbincangannya adalah haraf taukid. Inna. Inna ni adalah haraf taukid. Untuk apa taukid? Untuk menghilangkan perasaan keraguan seseorang. Sebab itu kena ada taukid. Okey, kena ada taukid. Ataupun menghilangkan was-was seseorang ataupun kesangsian seseorang ataupun mereka merasa tidak yakin dengan sesuatu kenyataan. Okey, dengan sesuatu kenyataan. Sebab itu didatangkan haraf taukid. Okey. Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita perincikan dalam bahasa Arab ini dia ada ayat penyata dan ada ayat suruhan. Ayat penyata ni dalam bahasa Arab, dia ada kebarangkalian benar, ada kebarangkalian dusta. Okay, contoh, saya katakan kelas ada hari ini. Itu ayat penyataan. Kelas ada hari ini. Cuma isu dia, sama ada berita yang saya nyatakan itu benar ataupun dusta. Okay, jadi kalaulah seseorang itu, dia tidak percaya ataupun dia tidak yakin dengan kenyataan saya kata kelas ada hari ini. Okey. Jadi kalau orang tu tidak percaya dan dia menganggap dusta, macam mana kita nak membenarkan pernyataan saya tadi? Iaitu dengan datangkan haraf taukid. Itu kegunaan haraf taukid. Sebab ayat penyata ini, ayat penyata ini dia boleh jadi pernyataan itu benar atau pernyataan itu dusta. Cuma bagaimana kita nak meyakinkan seseorang apabila mereka menganggap dusta ataupun menganggapkan 50-50, benar 50, dusta 50. Jadi macam mana kita nak hilangkan 50 dusta ini ataupun 100% yang menganggap dusta ni, macam mana kita nak hilangkan? Kita datangkan haraf taukid. Itu cara dalam bentuk bahasa Arab. Atau haraf taukid digunakan. Kalau suruhan ini semata-mata benar. Okey, semata-mata benar. Cuma suruhan itu nak sungguh ke memberi arahan ataupun arahan itu tidaklah diberi dengan keadaan yang benar-benar, betul-betul. Macam kadang-kadang kita suruh anak kita belajar. Okay, kalau kata awal tahun, belajar. Tetapi bila nak dekat exam, lebih lagi kita suruh. Yang tu maksudnya suruhan tu benar. Cuma kuat tak kuat sahaja. Mungkin dekat-dekat dengan exam tu, kita akan menyuruh dengan suruhan yang lebih kuat berbanding dengan suruhan yang lepas. Suruhan yang lepas tu sebab jauh lagi dengan exam. Cuma memberi peringatan. Tahun ni exam, belajar betul-betul. Okay, tahun pertama ataupun bulan pertama. Tetapi dekat-dekat dah hampir exam, mungkin suruhan yang kita gunakan itu lebih kuat berbanding dengan lepas, dengan yang lepas. Okay, tetapi dia tidak ada dalam bentuk dusta ataupun benar. Dia cuma kuat ataupun tidak kuat sahaja suruhan tersebut. Kuat ataupun tidak sahaja suruhan tersebut. Tetapi dalam ayat penyata, dia akan pecah dua. Sama ada benar atau dusta. Semua cerita begitu. Sebab itu dalam hadis Rasulullah ada ilmu sanad. Hadis ni daripada siapa? Daripada siapa? Dia akan cek setiap sanad tu supaya apa? Supaya dia tahu cerita yang dia ambil daripada, yang disandarkan daripada Rasulullah itu benar. Itu dalam ilmu Islam lah. Okey. Jadi dalam setiap kenyataan, apabila dia dianggap dusta, maka didatangkan haraf taukid. Dan dalam Al-Quran, apabila Allah Taala mendatangkan taukid, bermaksud
perkara yang Allah Taala nyatakan itu tidak dipercayai oleh kebanyakan manusia ataupun diingkari oleh kebanyakan manusia. Seperti surah Al-Asr. Pertama dia sumpah dulu wal asri. Wal asri itu pun dah taukid. Kemudian innal insana datangkan taukid kedua. Okey, innal insana. Jadi inna ni adalah haraf taukid. Yang pertama. Okey, yang kedua adalah dipanggil haraf nasab. Apa haraf nasab? Maksud nasab ni baris atas. Maksud baris atas ini, inna ini dia ada fungsi dia yang kedua. Pertama, fungsi dia sebagai penguat penyataan. Yang kedua adalah haraf nasab, iaitu fungsi dia membaris ataskan kalimah selepasnya. Membaris ataskan kalimah selepasnya. Jadi inna insana. Baca baris atas. Sebab apa baca baris atas? Kerana inna. Okay, kalau tak ada inna, apa yang akan berlaku? Al-insanu. Dia akan baca baris depan. Al-insanu. Baca baris depan. Kerana dia menjadi subjek. Insan ni tetap menjadi subjek, tetapi kita baca dengan baris atas kerana ada inna. Jadi inna ni dia ada dua fungsi, dua peranan dia. Satu sebagai penguat kenyataan. Yang kedua adalah haraf nasab. Menjadikan kalimah selepasnya itu berbaris atas atau berkedudukan atas. Okay. Innal insana lafi khusrin. Okay. Al-insan kalimah isim. Setiap insan, apa yang berlaku pada insan ini? Sebab dia subjek. Perbincangan al-insan ni, apa yang berlaku pada insan? Apa yang nak diceritakan tentang insan ini? La, ini taukid, belum lagi cerita dia. Benar-benar. Fi khusrin ini adalah predikat. Fi khusrin, dalam kerugian. Inilah Allah Ta'ala nak menceritakan tentang setiap insan itu di dalam kerugian. Okay. Cuma datangkan taukid itu untuk apa? Nak menguatkan memang benar-benar manusia itu dalam kerugian. Okay. Fi haraf jar. Dah bincang dah haraf jar. Okay. Khusrin kalimah isim. Kerana apa kalimah isim? Pertama, selepas fi. Setiap selepas haraf jar mesti isim. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat ada tanwin. Okay. Yang kedua adalah adanya tanwin. Jadi dia ada dua sebab di sini. Pertama, dia berada selepas fi. Dan yang kedua, bertanwin. Okay. Setiap selepas ada haraf jar, kalimah selepasnya itu isim majrur. Okay. Isim majrur. Baik. Jadi ini dah kita bincangkan kenapa dikatakan khusrin antara penafsiran para ulama kerana apa? Umur kita ni berkurangan. Berkurangan itu menunjukkan kekurangan, kerugian. Kita menyaga makin susut maksudnya kerugian. Maksudnya usia manusia ini semakin berkurang. Okay. Dan lihatlah bagaimana pengisian kepada umur tersebut. Kalau dibuat dengan keadaan yang baik, alhamdulillah, itu kebaikan bagi dia. Tetapi kalau dibuat dalam bentuk keburukan, maka itu adalah akan dibalaskan dengan keburukan. Maka rugilah manusia apabila tidak menggunakan usia yang ada kepada kebaikan. Baik. Selesai perbincangan wal asri. Baik. Kita akan beralih kepada ayat seterusnya pada surah Mujadalah. Rubutan. Baik. Okay. Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Okay. Surah Al-Mujadalah.
Okey, baik. Okey, sekarang ni berkenaan dengan qad. Okey, qad ini adalah suatu haraf. Dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia adalah haraf. Cuma qad ini selepas perkataan qad mesti fi'il. Selepas perkataan qad mesti fi'il. Okay, jadi fi'il yang ada selepas qad ini sama ada fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Dua je fi'il yang ada selepas qad. Fi'il amar tak ada selepas qad. Okey. Yang ada sama ada fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Okey, yang menjadikan qad ini sebagai taukid adalah selepasnya fi'il madhi. Okey, qad yang menjadikan qad itu yang diterjemahkan ataupun ditafsirkan ataupun peranannya sebagai taukid adalah selepasnya itu adalah fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia tidak menunjukkan taukid, tak menunjukkan penegasan. Kalau selepasnya, katakanlah selepasnya itu fi'il mudhari', maka qad itu diterjemahkan dengan kemungkinan. Kemungkinan begitu. Ataupun sedikit sahaja begitu, sedikit. Diterjemahkan dengan perkataan taklil, sedikit. Okay? Tetapi kalau selepas fi'il mudhari', selepasnya itu fi'il madhi, maka diterjemahkan dengan qad sesungguhnya. Okay? Diterjemahkan dengan sesungguhnya. Baik. Pertama kita lihat kepada perkataan ini qad. Pertama qad. Qad sesungguhnya. Qad tak tahu lagi, kita lihat kalimah selepasnya. Sami'a. Okay, sami'a ini adalah fi'il madhi. Sami'a fi'il madhi. Okay, fi'il madhi ini dibentuk paling kurang tiga kalimah. Tiga huruf. Minimum 3 huruf, maksimum 6 huruf. Itu fi'il madhi. Nanti kita akan bincanglah tentang fi'il madhi. Fi'il madhi paling minimum huruf-huruf yang bercantum membentuk fi'il madhi ini paling kurang 3 huruf. Sekarang ni 3 huruf. Dan kalau tidak ada huruf sakit, maka semua huruf itu berbaris. Contohnya sa, mi, a. Ini semua berbaris. Sami'a. Sami'a telah mendengar. Okey, apabila kita tahu bahawa ia fi'il madhi, maka qad ini dengan terjemahan taukid sesungguhnya. Haraf taukid. Okey, haraf taukid. Qad sesungguhnya sami'a telah mendengar. Maka fi'il madhi, okey, kena cari fa'il dia. Siapakah pelaku bagi perkataan sami'a? Maka sami'a mendengar, dia ada dua benda yang kita kena cari. Pertama, siapa yang mendengar? Yang kedua, apa yang dia dengar? Pertama, siapa yang mendengar? Yang kedua, apa yang didengar? Macam kita lah bercakap dengan orang lain, saya kata, saya ada dengar. Dengar apa? Jadi orang nak tahu, dengar apa? Berita ke? Apa-apa semua. Jadi bila perkataan sami'a, mendengar, maka ada dua benda yang kita kena cari ataupun kita kena fahami. Pertama, pelaku bagi perkataan sami'a, dan yang kedua adalah apa yang didengar. Baik. Maka kita lihat di sini sami'a sesungguhnya telah mendengar. Siapa yang mendengar? Okey, kalau kita nak cari siapa yang mendengar, kita kena cari kalimah yang ada berbaris depan. Okay, sekarang ni Allahu. Allahu ini adalah pelaku dia. Ini pelaku. Allah yang telah mendengar. Okay, Allah telah mendengar. Pelaku ataupun dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Okay, qad sami'a sesungguhnya telah mendengar. Siapa yang mendengar? Allahu. Jadi Allah kedudukannya depan kerana apa? Kerana dia adalah pelaku ataupun fa'il. Okay, tadi saya kata pelaku sudah kita cari. Apa yang didengar? Jadi apa yang didengar ni mesti baris atas. Jadi qaula. Sebab tu baca qaula. Ini yang Allah Ta'ala dengar. Okay. Qad sami'a telah mendengar. Siapa yang mendengar? Allah yang mendengar. Allah. Sebab tu baris baca baris depan. Apa yang Allah Ta'ala dengar? Qaula. Perkataan. Okey, perkataan. Okey. Maka sebab itulah perkataan ini dibaca dengan berbaris atas. Ini adalah isim juga. Okey, isim.
Okey, kalau fi'il qala. Kalau fi'il yang kita selalu dengar qala. Okey, qala Allahu. Okey, qala. Itu fi'il. Ni fi'il madhi. Okey, dia punya kata terbitan dia qaula. Qala fi'il, fi'il madhi, kata terbitannya qaula. Allah Ta'ala telah mendengar. Apa yang Allah Ta'ala dengar? Qaula. Perkataan. Jadi perkataan itu umum. Okey, perkataan itu umum. Perkataan siapa? Okey, qaula perkataan. Qaulallati. Jadi qaulallati ni maksudnya qaula perkataan dia sandarkan kepada allati. Sebab qaula ni umum. Allah Ta'ala mendengar qaula perkataan. Perkataan siapa? Allati. Allati. Dan kita lihat kepada qaula ini dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ingat lagi kalau tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okay, kita lihat kalimah sebelah ni ada isim. Okay, maka qaula ini mudhaf. Allati kalimah apa? Kita dah bincangkan. Itu perkataan wanita yang. Okay, yang. Ada yang. Okay, kita lihat diagram. Okay. Dalam diagram, kita lihat yang kat sini. Padam dulu. Yang ini, allati, yang ini. Dia adalah isim mausul menunjukkan kepada siapa? Seorang perempuan. Jadi perkataan yang Allah Ta'ala dengar adalah perkataan seorang perempuan. Qaulallati. Okey, qaulallati. Perempuan yang. Diterjemahkan dengan yang. Mesti isim mausul ada perkataan yang. Okey, boleh? Baik. Seterusnya, bila ada allati isim mausul, selepas allati adalah mesti dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, selepas isim mausul mesti ada ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap ini sama ada, pertama, sama ada, dilihat. Sama ada dia ada subjek dan predikat. Itu ayat lengkap dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia ada perbuatan, fa'il, dan ada fa'il, pelaku. Yang ketiga, ada haraf jar. Okay. Kemudian dia ada isim. Yang ini kita akan belajar nanti. Tetapi saya bagi tahu awal-awal, kerana apa? Isim mausul ni banyak kita jumpa. Okay. Selepas isim mausul, sama ada dalam bentuk ayat begini, atau ayat begini, atau ayat begini yang kita akan jumpa. Okay. Jadi kita lihat. Allati, wanita yang. Okay, wanita yang iaitu sahabat Rasulullah. Wanita yang tujadilu. Sini ada fi'il. Fi'il mudhari'. Okay, macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Kerana ada huruf ta di depan. Okay, saya pernah sebut. Kalau ada huruf ta, kalau ada huruf ya di depan, ataupun huruf alif di depan, atau huruf nun di depan, maka itu fi'il mudhari'. Maka huruf ta ini, kenapa diletakkan huruf ta di depan pada fi'il mudhari'? Kerana pertama huruf ta itu adalah perempuan. Okay, yang kedua adalah pihak ketiga. Pihak ketiga. Maksudnya dia seorang perempuan. Okay, dia seorang perempuan. Okay, maka di sini dia adalah selepas allati dia adalah nombor 2 ni. Dia fi'il. Dia fi'il dan dia ada fa'il. Okay. Tujadilu, dia telah bersoal jawab. Okay. Dia wanita yang tujadilu bersoal jawab. Tujadilu sampai sini. Fi'il mudhari'. Tujadilu, wanita yang tujadilu bersoal jawab. Okay, bersoal jawab. Maksudnya dia sentiasa datang kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah memberi satu jawapan. Dia balik, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Okay. Kemudian lepas dia munajat kepada Allah Ta'ala, dia pergi tanya Rasulullah. Rasulullah pun berkata,
Jawapannya begini. Okay, dia pun terus balik munajat pada Rasulullah. Ini kisah tentang zihar. Suaminya yang mengatakan belakangnya itu seperti belakang ibu dia. Maka dia nak tahu status perkahwinan dia ini sama ada telah bercerai ataupun tidak. Jadi syariat dulu memang, syariat mula Islam memang begitu. Bila dikatakan belakang isteri seperti belakang isteri ibu, maka bercerai. Maka dijumpa Rasulullah. Rasulullah kata memang kamu berdua berpisah. Kemudian dia balik bermunajat kepada Allah Ta'ala. Lepas munajat jumpa Rasulullah. Rasulullah, macam mana status perkahwinan saya ni? Kamu berdua berpisah. Saya ni ada anak kecil. Kalau duduk dengan suami, terabai budak-budak ni. Sebab suami saya bekerja. Kalau duduk dengan saya tak boleh bekerja. Nak bagi nafkah. Macam mana? Rasulullah kata, kamu berdua berpisah. Balik rumah bermunajat. Munajat itulah yang dipanggilkan qaulah. Qaulal lati. Okey, yang Allah Taala dengar perkataan wanita itu. Okey, itu kelebihan sahabatlah. Okey, maka tujadilu di sini dia adalah fi'il. Tujadilu fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Okey. Okey, mana fa'il dia? Mana pelaku dia? Di sini dia tidak nyatakan pelaku dia. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya dia ada fa'il dia, iaitu di dalam perbuatan ini ada dhamir hiya. Ada dhamir hiya. Nanti kita akan belajar, dipanggil dhamir tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang ada di dalam perkataan tujadilu, dalam perkataan fi'il mudhari'. Okey. Tujadilu. Dia seorang perempuan tujadilu membantah ataupun bersoal jawab kepada siapa? Tujadiluka. Bersoal jawab kepada engkau. Okey, bersoal jawab kepada kamu. Ka ini apa? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil pihak keberapa? Pihak kedua. Okey, pihak kedua lelaki. Seorang, iaitu siapa? Rasulullah. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang kepada Rasulullah, tanya. Okey, tanya, munajat, tanya lagi. Munajat, tanya lagi. Okey. Dan dia mengadu ataupun bersoal jawab kepada engkau, kepada Rasulullah tentang apa? Fi zaujiha. Fi harajah. Harajah. Okey, fi zaujiha. Pada ataupun berkenaan ataupun fi pada zaujiha, suaminya. Okey, zauji. Lepas fi mesti isim. Okey, lepas fi mesti isim. Mesti perkataan isim. Jadi zauji ni adalah kalimah isim. Okey, pertama, zauji adalah kalimah isim kerana berada selepas fi. Yang kedua berbaris bawah. Okey, yang kedua berbaris bawah. Okey. Dan selepasnya itu dhamir muttasil ha. Ha ni menunjukkan kepada apa? Seorang perempuan. Dhamir muttasil, seorang perempuan. Dia merujuk kepada siapa? Wanita itu. Okay, wanita yang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka saya sebutkan tadi, apabila zauj ini adalah kalimah isim, kemudian selepasnya itu bercantum dengan dhamir muttasil, maka zauji ini adalah mudhaf. Mudhaf. Itu kaedah yang biasa kita jumpa. Mudhaf. Dia sandar. Mudhafun ha mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey, mudhafun ilaihi. Dia sandar. Suami, tentang suami. Suami siapa? Suami dia lah. Bukan suami orang lain. Okey. Tujadiluka, dia bertanya, bersoal jawab tentang apa? Fi pada zauj. Kalau berhenti sampai zauji, zaujin ke, maka persoalannya bertanya tentang suami siapa? Zaujiha, tentang suaminya. Okey, jadi zauj mudhaf, ha tu mudhafun ilaih. Kalau kita lihat zauji ni pun tidak ada alif lam
tidak ada tanwin. Okey, ingat kalau saya sebut tak ada tanwin, tak ada alif lam, maka dia dinamakan sebagai mudhaf. Okey, cuma di sini dia sandarkan kepada ha. Ha tu mudhafun ilaihi. Okey, ha tu merujuk kepada wanita yang bermunajat kepada Allah Taala. Wanita ini namanya Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah, suaminya Aus bin Samit. Maka dalam Quran jarang disebut tentang nama. Okay? Tentang nama. Cuma kita kena tahu perkara ini, kita boleh tahu apabila disebutkan tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab penurunan ayat ini. Okay? Sebab-sebab penurunan ayat ini barulah kita tahu, oh cerita ini berkenaan dengan isteri salah seorang sahabat Nabi. Okay? Yang bernama Khawlah binti Sa'labah dan suaminya Aus bin Samit. Okay. Dan kalau mengikut cerita, Saidina Umar, dia sangat menghormati Khawlah binti Sa'labah. Sampai orang yang di sekeliling dia merasa pelik. Kenapa Saidina Umar sangat-sangat menghormati Khawlah binti Sa'labah? Sedangkan dia Amirul Mukminin zaman tu. Khawlah binti Sa'labah pada waktu itu seorang wanita tua. Okay, dia menasihati khalifah. Jadi orang pelik kenapa Saidina Umar semasa berada di depan Khawlah binti Sa'labah ni seperti seorang anak kecil. Diam dengan nasihat daripada Khawlah binti Sa'labah. Maka orang di sekeliling ataupun sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan ataupun orang yang rapat dengan Saidina Umar tanya, kenapa Amir begitu? Kenapa Amirul Mukminin begitu sikapnya di depan Khawlah binti Sa'labah? Maka Saidina Umar mengatakan, kamu tidak tahu. Diturunkan ayat Quran semata-mata kerana munajat wanita ini. Jadi Allah Ta'ala mendengar rintihan daripada wanita ini sehingga turunnya ayat inilah ayat Mujadalah, Al-Mujadalah. Sehingga Saidina Umar berkata, kalaulah perempuan ini tidak habis lagi bercakap, maka aku akan tunggu di depannya sehingga dia habis bercakap. Kalau waktu azan masuk, dia akan pergi semayang, kemudian jumpa semula Khawlah binti Sa'labah untuk mendengar nasihat-nasihat daripada wanita ini. Sangat-sangat dihormati oleh Saidina Umar semasa pemerintahannya. Baik, kita lihat kepada seterusnya. Muka surat 75. Okay, muka surat 75 berkenaan haraf taukid lagi. Berkenaan dengan haraf taukid. Okay, tetapi haraf taukid di sini iaitu pada huruf lam dan huruf nun. Okay, huruf lam dan huruf nun. Okay, bila ada huruf nun di sini adalah nun yang nun taukid saqilah. Nun taukid saqilah ini berada pada fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Tapi di sini fi'il mudhari'. La yumbazanna. Okey, la yumbazanna. Ini berlaku pada fi'il mudhari'. Maka ada huruf lam. Lam ini boleh berada pada isim, boleh berada pada haraf, boleh berada pada fi'il. La ni dia lebih umum. Dia macam terbuka. Dia boleh berada pada haraf, pada isim dan pada fi'il. Okey, sekarang ni dia berada pada fi'il. Tapi nun ini hanya berlaku kepada sama ada fi'il amar atau fi'il mudhari'. Okey. Baik. Kalla, sesekali tidak. Kalla ini dipanggil haraf. Haraf jazrin. Okey, haraf. Okey, haraf dipanggil haraf jazrin. Haraf ini kalla dia menafikan keseluruhannya. Menafikan dengan sungguh-sungguh. Okey, menafikan dengan sungguh-sungguh. Kerana ayat sebelumnya yahsabu annama lahu akhladah. Okey, iaitu mereka mengira ataupun seseorang itu mengira bahawa hartanya kekal. Okay. Mereka merasakan bahawa hartanya kekal. Maka Allah Ta'ala menolak sangkaan mereka, anggapan mereka. Kalla, tidak, sesekali tidak.
Okay, Allah Ta'ala menolak anggapan ataupun perkiraan mereka yang mengatakan harta mereka itu kekal. Kalla, sesekali tidak. Itu kalla, diharap. Kemudian la yumbazanna, datang haraf taukid. Kalla menafikan terus, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan taukid. Yang ni yang sebenarnya. Okay? Yang ni yang sebenarnya berlaku kepada mereka. Okay, la yumbazanna fil hutamah. Pertama la. Okay, la sesungguhnya diterjemahkan dengan perkataan sesungguhnya, haraf taukid. Okay, saya sebut taukid sajalah. Yumbaza ni fi'il mudhari'. Yumbaza fi'il mudhari'. Okey. Dan di sini macam mana kita kenal fi'il mudhari' ada huruf ya. Okey, ya di sini kalau ada ya, apa yang diceritakan tentang ya ini, digunakan ya ini untuk pertama pihak ketiga. Yang kedua adalah lelaki. Okey, di sini digunakan untuk lelaki. Okey. Maka sesungguhnya dia ni maksudnya seorang lelaki-lelaki lah. Okay, benar-benar ni diterjemahkan dengan nun. Okay, diterjemahkan dengan nun. Yumbaza akan dilemparkan. Yumbaza akan dilemparkan. Okay, kenapa dia terjemahkan dengan akan? Masih ingat lagi fi'il mudhari' ni dia ada 3 waktu. Pertama sekarang, ataupun rutin, ataupun akan. Itu penggunaan fi'il mudhari'. Jadi di sini akan. Kerana apa? Menceritakan berkenaan dengan hari pembalasan. Okay. Orang ni menyangka masa duduk di dunia dahulu, harta-hartanya kekal. Tetapi apa yang akan berlaku nanti, mereka itu dilemparkan, yumbaza, dilemparkan fil hutamah, ke dalam, fi ke dalam haraf jar. Haraf jar. Ke dalam apa? Hutamati. Okey, hutamati. Hutamah. Okey, jadi hutamah ni isim lah. Pertama berada selepas fi. Kedua ada alif lam. Ketiga baris bawah. Keempat ada ta marbutah. Ada 4 tanda kepada kalimah ini, kalimah isim. Pertama selepas fi. Okey. Kedua ada alif lam. Ketiga ada huruf ta marbutah. Ta marbutah ni pun boleh dijadikan sebagai tanda isim. Keempat, baris bawah. Okay, kenapa dia baris bawah? Kerana ada haraf jar. Haraf jar kita kena ingat, teman kita pastikan, haraf jar ini fungsi dia adalah membaris bawahkan kalimah selepasnya. Membaris bawahkan kalimah selepasnya. Jadi hutamah, baca baris bawah, hutamati. Cuma kita wakafkan hutamah. Okay, di sini dinamakan isim majrur. Okay, isim majrur. Tak nak tanya, utamah atau mabutah tu menunjukkan muannas. Menunjukkan muannas. Kerana kalau neraka atau syurga memang klasifikasi jantina adalah perempuan. Syurga pun perempuan, neraka pun perempuan. Dalam bahasa Arab biasanya kalau tempat yang kita diami, tempat macam negeri sebagainya, itu hukumnya perempuan. Jadi kalau syurga dan neraka ini adalah tempat kediaman. Tempat kediaman, maka kedua-duanya adalah dihukumkan perempuan, muannas. Maka hutamah ini kita pernah bincang dahulu tentang level-level dalam neraka. Hutamah ini adalah level yang ketiga. Dalam neraka dia merupakan level yang ketiga. Pertama Jahannam, kedua Lazah, ketiga hutamah. Okey. Baik. Seterusnya,
Okey, boleh ya? Teruskan. Okey, sekarang ni taukid dengan waw pada sumpah. Okey, taukid pada waw adalah sumpah. Dan taukid dengan waw ini merupakan setinggi-tinggi taukid. Setinggi-tinggi taukid. Setinggi-tinggi penegasan. Sebab itu kalau orang dah tak boleh nak buat apa dah, dia akan guna sumpah. Sebab memang taukid ini merupakan setinggi-tinggi, sumpah ini merupakan setinggi-tinggi taukid. Okey. Ya. Okey. Kalau orang tak percaya dengan taukid ini, maksudnya orang tu memang tak akan percayalah. Itu taukid. Contoh kalau kita katakan kelas ada hari ini. Okey, macam kita kata kelas ada pagi ini. Okey, kita lihat respon seseorang. Kalau semua mereka percaya bahawa kelas ada pagi ini, maka kita tak perlu datangkan taukid. Dalam bahasa Arab memang begitu. Tak perlu kita katakan sesungguhnya ada kelas pagi ini. Tak, kita tak akan guna begitu. Kalau bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu, dipanggil ilmu sastra Arab ataupun ilmu balaghah. Okay. Kita akan guna statement yang biasa. Kelas ada pagi ini. Kita lihat respon seseorang. Kalau seseorang itu dia macam ragu-ragu, ya ke ada kelas hari ini? Okey. Kemudian kita datangkan taukid. Sesungguhnya kelas ada pagi ini. Tak percayalah. Orang tu tak percaya lagi. Kita datangkan taukid yang kedua. Sesungguhnya kelas sememangnya ada pagi ini. Okey, kalau dia tak percaya lagi, kita datangkan sumpah. Wallahi, sesungguhnya kelas benar-benar ada pagi ini. Kalau orang tu tak percaya lagi, maka kita dah tak boleh nak mempercayai, tak boleh nak buat mereka dah percaya pada kita. Nak buat mereka percaya kepada kita dah tak boleh dah. Apabila kita dah datangkan sumpah, orang tu tak percaya lagi kata-kata kita, maksudnya memang orang tu tak akan percaya kepada kita sampai bila-bila dah. Ataupun dia orang memang tak akan percaya dah apabila kita kata kelas ada pagi ini. Faham maksud saya? Jadi dalam bahasa Arab ni dia akan datangkan 3 taukid. Yang paling tinggi adalah sumpah. Kalau sumpah itu mereka tak percaya, bermaksud memang mereka tak akan percaya. Okey, itu penggunaan sumpah. Sebab dalam sumpah ni bukan taukid ni bukan mudah-mudah kita nak gunakan, tetapi dia ada sistem dia. Kita kena lihat respon orang yang dengar apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita sampaikan satu berita, dia tak percaya, datangkan taukid pertama. Masih lagi ragu-ragu, datangkan taukid kedua. Okey. Masih ragu-ragu, tak percaya, datangkan sumpah. Kalau tak percaya lagi, maka tak ada apa-apa dah. Tak perlulah kita nak meyakinkan dia lagi, dah tak boleh dah. Maksudnya memang dia tak akan percaya. Dia mungkin dia percaya orang lain, tapi dengan perkataan kita dia tak percaya. Maka bila datangkan sumpah ini bermaksud perkara yang sangat penting yang Allah Taala nak sampaikan. Baik. Maka di sini watini wazaitun. Okey, watini wazaitun. Waw perbincangan kita di sini, waw ini waw inilah yang dinamakan sumpah, taukid ataupun dalam kitab yang lain dipanggil wawul qasam. Qasam. Qasami. Al-qasam. Harful qasam. Qasam tu maksudnya sumpah. Okey, harful qasam. Dalam kitab yang lain dia akan guna harful qasam. Okey, harful qasam nama spesifik dia. Okey. Cuma oleh kerana dilihat bahawa haraf sumpah ini digunakan sebagai penguat, maka diletakkan dalam taukid. Tetapi kadang-kadang dalam kitab yang lain, huruf qasam ini diletak pada haraf jar. Sebab apa dia letak haraf jar? Kerana apabila ada haraf sumpah ini, perkataan yang disumpahkan mesti baris bawah. Tak boleh baca watinu, tak boleh baca watinu. Wattina, tak boleh baca wattina. Kena baca wattini. Kena baca dengan baris bawah. Sebab itu ada sebahagian buku yang lain, sumpah ini diletakkan pada haraf jar. Maksudnya dia telah membaris bawahkan kalimah selepasnya. Cuma dia punya fungsi yang kedua adalah penguat. Dia tak macam haraf jar yang kita belajar sebelum ni. Okey, dia penguat. Okey, jadi wattin. Demi buah tin. Buah tin adalah buah tinah. Okey, wazaitun ni ataf Ni ataf. Waw ni waw ataf.
Wazaituni. Kenapa baca wazaituni? Baca baris bawah. Okey, kita kena ingat konsep. Okey, apabila ada ataf, ataf ni maksudnya penghubung. Adakah Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin saja? Tak. Allah Ta'ala bersumpahkan dengan buah tin dan zaitun. Tin dan zaitun. Tetapi didatangkan wawul ataf. Maka az-zaitun ini, dia mesti mengikut at-tin. At-tin baca baris bawah, maka wazaitun baca baris bawah. Okey, at-tin baca baris bawah, wazaitun pun baca baris bawah. Kerana apa? Kerana ada waw qasam. Waw ataf. Kerana ada waw ataf. Waw ataf. Okey, baik. Apabila bersumpah dengan waw, waw ini dia boleh menggunakan nama Allah, lafzul jalalah, ataupun nama-nama yang lain. Contoh watin, wazaitun, warrahmani, warrahimi sebagai contoh. Boleh digunakan pada nama-nama yang lain. Okey, nama-nama lain. Okey, tetapi boleh tak digunakan dengan dia bersumpah dengan waw ini dengan dhamir. Contohnya wahu ataupun waka. Dhamir, engkau, demi engkau, ni tak boleh. Okey, kita ingat, itu kita belajar. Kalau bersumpah dengan bi, okay, dia ada wa, dia ada huruf bi, billah, tallahan. Kalau bi ini boleh bersumpah dengan nama Allah, nama-nama lain, dan boleh bersumpah dengan dhamir. Contohnya dhamir. Dhamir bika, contoh bika. Sa'adrusanna al-lughah al-arabiyyah. Demi engkau, aku akan benar-benar, saya akan benar-benar belajar bahasa Arab. Okay, demi engkau, contoh. Okay, jadi menggunakan haraf qasam. Menggunakan dhamir. Ba ni boleh digunakan dengan dhamir. Okay, untuk ta, hanya nama Allah sahaja. Okay, nama Allah sahaja. Tallahi sahaja. Tak boleh kalau kita letak tatini, tak boleh baca. Tazaituni, tak boleh. Ta ni hanya untuk nama Allah sahaja. Okey. Itu berkenaan dengan sumpah. Walaupun ada sebahagian ulama mentafsirkan at-tin wa zaitun ini adalah bukit, tetapi terjemahan itu tidak kuat. Yang kuatnya adalah tin, buah tin, az-zaitun, buah zaitun. At-tin, buah yang dimakan, az-zaitun adalah minyak. Okay, buah yang diperahkan untuk mengambil minyak untuk dimakan. Okay, baik. Selesai perbincangan ini. Kemudian kita ke mana? Surat 76. Sebab istinaf ni kita dah bincang dah pada 2 minggu lepas. Okay, kita akan masuk kepada 76. 76. Okey. Perbincangan berkenaan dengan illa, istinaf. Dia ada istinaf, nida dan nafi. Baik. Perbincangan kita adalah illa, kecuali. Okey, baik. Fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Okey, fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Suratul A'raf ayat yang ke-11. Baik, perkataan yang kita bincang adalah illa. Kat sinilah illa. Okey, boleh? Okey, kita lihat kepada satu persatu. Fa. Okey, fa ini adalah ataf. Okay, masih ingat lagi ataf? Apabila ataf dengan fa, okay, kebiasaannya dia membawa maksud sesuatu yang dalam bentuk tertib, dalam bentuk apa? Tersusun.
Maksudnya sebelum daripada sajadu, sebelum daripada sujud ini ada peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa sebelumnya iaitu apabila Allah Taala berkata kepada malaikat usjudu li Adam. Allah Taala berfirman kepada malaikat, menyuruh malaikat itu sujud kepada Adam. Maka setelah mendapat arahan itu fasajadu, lalu mereka sujud. Maksudnya dapat arahan terus mereka sujud. Sebab itu didatangkan dalam bentuk apa? Fa. Fa ini maksudnya dia ada rantaian kisah dia. Rantaian kisah. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu mereka sujud. Sebab itu dia ataf dengan fa. Dia ataf dengan fa. Fasajadu. Itu ataf. Dia tak datangkan waw, tak datangkan summa. Summa tu tertib tetapi masih jangka masa yang jauh. Tapi kalau ataf dengan fa, jangka masa yang singkat. Allah Ta'ala suruh memerintahkan malaikat usjudu, sujud kepada Adam, lantas lalu mereka sujud kepada Adam. Baik. Sajadu. Sajadu. Sajadu ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Dia 3 huruf. Fi'il yang 3 huruf. Apa huruf asal dia? Sin 1, Jim 2, Dal 3. Yang kita akan sebut sujud. Sujud tu, itu bahasa Arab tetapi itu adalah kata terbitan. Saya sujud kepada Allah. Memang sujud itu daripada perkataan sajada. Sajada yasjudu, sujudun, sujud. Tetapi kita dalam bahasa Melayu kita banyak mengambil kata isim, kata nama terbitan dijadikan sebagai fi'il. Saya telah sujud kepada Allah. Sujud itu adalah kata terbitan. Maksudnya dia masuk dalam isim. Kalau sajadu, ini fi'il madhi, sajadu. Sajadu kalau fi'il madhi biasanya sajada. Dia bagi atas. Sajada. Sajada. Baca bagi atas. Dan ni pun baca bagi atas. Tetapi oleh kerana ada huruf waw selepasnya, maka huruf dal ini kena baca baris depan. Kena mengikut huruf waw selepasnya. Kerana baris yang sesuai dengan huruf waw ni apa? Baris depan. Sajadu. Sajadu. Boleh. Kenapa tambah waw di sini? Untuk menunjukkan ramai. Pelaku. Pelaku. Pelaku ataupun disebut sebagai fa'il. Kalau tak ada waw, seorang saja. Kalau disebut fasajada, maka dia telah sujud pada Allah. Siapa? Seorang je lah malaikat yang sujud. Tapi dia letakkan waw. Waw itu ramai. Fasajadu, maka mereka sujud. Mereka daripada mana? Perkataan mereka ini daripada huruf waw. Waw ini adalah menunjukkan huruf tambahan pada perkataan sujud, pada perkataan sajadah, dan membawa maksud waw itu sebagai pelaku. Pelaku yang ramai. Maka malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Jadi menurut penafsir yang saya baca, pertama malaikat yang sujud mula-mula adalah Jibril. Dia ketua malaikat. Yang pertama Jibril sujud. Kemudian Mikail. Kemudian Israfil. Israel. Kemudian malaikat-malaikat yang lain. Jadi ketua-ketua lu sujud. Iaitu Jibril, Mikail, Israel, kemudian malaikat-malaikat yang lain sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Dan peristiwa ini berlaku sebelum daripada Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Lalu sujudlah mereka, iaitu para malaikat. Fasajadu illa iblis. Melainkan, inilah haraf istisna.
kecuali iblis. Kecuali iblis, melainkan iblis. Okay, iblis ini dia bukan nama Arab. Okay, dia nama sesuatu tetapi bukan nama Arab. Okay. Yang mana iblis ini diambil daripada perkataan ablasa. Ablasa ni maksud yang buruk lah. Okay, maksud yang buruk. Ablasa ni maksudnya bersedih hati. Itu maksud ablasa. Okay, bersedih hati, terdiam kerana kehairanan. Maksudnya dalam bentuk kebingungan. Orang yang bingung macam tu. Kemudian berputus asa daripada rahmat Allah. Okay, binasa dan rugi. Itu maksud daripada ablasa. Jadi itu maksud daripada perkataan iblis. Sentiasa putus harapan daripada Allah dalam binasa, dalam keadaan rugi, okay? Dalam keadaan bersedih hati. Itu iblis. Okay? Malaikat iblis. Selesai. Lam yakun minas sajidin. Lam dipanggil haraf nafi. Dipanggil haraf nafi. Pertama nafi, dia menafikan kenyataan. Yang kedua adalah dinamakan haraf jazam. Apa maksud jazam? Maksud jazam adalah mati. Dia satu haraf nafi, dia menafikan. Sebab itu dia letak tidak. Dan dia adalah haraf jazam. Jazam maksudnya mati. Maksudnya haraf ini menjadikan kalimah selepasnya kalimah mati. Baris mati. Sebab itu lam yakun. Yakun ni asalnya mati. Mati. Lam yakun, mati. Cuma penulisan di sini dia mengikut hukum tajwid. Apabila nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, maka dia berlaku idgham. Jadi dia tak letakkan baris mati, tetapi dia letakkan syaddah pada mim. Kenapa dia tak syaddah pada mim? Itu bermaksud nun ini diidghamkan kepada mim. Itu penulisan dari sudut tajwid. Okey, yang mana yang kalau kita belajar bahasa Arab, yakun ni mati. Lam yakun minas sajidin. Kalau kita bercakap, kita sebut lam yakun minas sajidin. Okey, tapi dalam bacaan Quran lam yakun minas sajidin, kita akan mengidghamkan dengung dan idghamkan nun kepada mim. Okey, ya. Dan selepas lam ini mesti fi'il mudhari'. Di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, kerana ada huruf ya. Okey, huruf ya. Okey, ada huruf ya di sini, dia adalah fi'il mudhari'. Tidaklah dia itu minas sajidin, daripada kalangan yang sujud. Okey, minas sajidin, lam haraf nafi, haraf jazam, yakun fi'il mudhari', mina min ini adalah haraf jar. Okey, min adalah haraf jar. Daripada kalangan sajidina. Sajidina ini isim lah. Isim. Kerana selepas min. Pertama selepas min. Kedua ada alif lam. Okey, kedua adalah ada alif lam. Maka itu adalah isim. Dan isim apakah ini? Dia ada ya dan nun di belakang. Okey. Tengok sini ya. Lihat hijau B. Okey, hijau B. Okay, boleh perhatikan di sini. Yang inilah jamak muzakkar salim. Ya nun. Sajidina. Ada ya dan nun. Ingat lagi kenapa ya dan nun? Ya dan nun sama ada kedudukan bawah atau kedudukan atas. Ya nun. Maka di sini kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu ada min haraf jar. Okey, ada haraf jar. Sebab itu menggunakan min haraf jar.
min haraf jar. Sebab tu baca sajidin, tak baca sajiduna, tak baca waw dan nun. Boleh ya? Maka daripada ayat ini ulama tafsir berbeza pandangan pada menjelaskan tentang hakikat iblis. Tentang hakikat iblis. Adakah iblis ini daripada kalangan malaikat? Ada sebahagian ulama mengatakan, bahkan sahabat sendiri ada menafsirkan iblis ini daripada kalangan malaikat. Sebab apa? Sebab illa ni, maka lalu sajadu, sujudlah mereka semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Maka mereka mengatakan iblis ini daripada kalangan malaikat. Contohlah, kalau kita katakan ja'a tullabu telah datang pelajar-pelajar, okay, illa Khalidan. Illa Khalidan. Kecuali Khalid. Khalid ini nama orang. Telah datang pelajar-pelajar illa Khalidan, melainkan Khalid. Maksudnya Khalid ni pelajar tak? Mesti pelajar. Kan? Telah datang pelajar-pelajar sekolah itu kecuali Khalid. Melainkan Khalid. Khalid je tak datang. Siapa Khalid ni? Khalid ni mestilah sebahagian daripada pelajar ni. Okay, sebahagian daripada pelajar. Maka seolah-olah kita nak faham begitu juga. Maka sujudlah mereka semua para malaikat illa iblis. Siapa iblis ni? Iblis ni daripada kalangan malaikat. Sebahagian penafsir begitu. Sebahagian ulama-ulama menafsir begitu. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan iblis ini bukan daripada kalangan malaikat, tetapi kalangan jin. Kerana dalam ayat yang lain, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan telah sujud mereka itu kecuali iblis. Iblis ni adalah iblis ini daripada kalangan jin yang telah berlaku fasik pada arahan Allah Taala. Maksudnya yang melanggar arahan Allah Taala. Maka mereka mengatakan iblis ini daripada kalangan jin. Okey? Kerana ada penafsiran pada ayat yang lain. Dan ulama mengatakan iblis ini kerana satu sifat dia, ciptaan iblis ini bukan daripada cahaya, dia daripada api. Malaikat daripada cahaya. Sifat malaikat ini dia tidak melanggar arahan Allah Taala. Iblis melanggar arahan Allah Taala. Maka sebab itulah mereka mengatakan iblis dengan malaikat itu bukan jenis yang sama. Okey. Tetapi ada juga menafsirkan dia daripada kalangan malaikat kerana illa ni. Macam saya buat contoh ni lah. Telah datang pelajar sekolah itu kecuali Khalid. Khalid bila kita sebut macam tu, maksudnya Khalid ini juga adalah daripada pelajar tersebut, bukan pelajar sekolah lain. Okey, sebab kita bincang sekarang ni tentang pelajar sekolah tersebut. Okey, sebab itu dikatakan iblis ini daripada kalangan jin. Cuma apabila dia ingkar kepada Allah Taala, dia telah berubah kepada golongan jin. Sebahagian ulama mengatakan begitu. Okey, apabila dia mengingkari Allah Taala, maka dia telah diubah ataupun berubah kepada golongan yang lain. Golongan jin, bukan golongan malaikat. Itu penafsiran ulama berkenaan dengan ayat ini. Okay, boleh ya? Okay, seterusnya kita ada masa lagi. Okay, lihat muka surat 77. Okay. Perbincangan seterusnya adalah berkenaan dengan haraf nida. Digabungkan terus. Kita tak letak tajuk-tajuk dia. Haraf nida iaitu ya. Haraf nida. Iaitu, ya. Nampak. Okey. Sorry. Minta maaf. Okay. Perbincangan seterusnya adalah ya, iaitu haraf nida. Okey, haraf nida. Okay. Ya jibalu awibi ma'ahu wat tayra.
Okey, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra. Baik. Pertama ya, ini kita bincang di sinilah ya. Okay, iaitu Allah Taala menyeru kepada jibal, kepada gunung. Ya. Ya adalah haraf nida. Okay, selepas haraf nida mesti isim. Okey, selepas haraf nida mesti isim. Maka jibal ini adalah isim. Jibal adalah isim. Jibal adalah jamak taksir. Jamak taksir. Sebab itu dia terjemahkan dengan gunung ganang. Okey, gunung ganang. Okey. Dia punya mufrad dia ataupun dipanggil apa? Kalimah mufrad dia jabalun. Ini isim ya. Jabalun. Jabalun. Okay. Kalau satu gunung disebut jabalun. Okay, satu gunung dia letak diletakkan perkataan jabalun. Kalau banyak jibalun. Okey, jibalun. Ya jibal, wahai gunung ganang. Awwibi. Okay, awwibi awwibi ini adalah fi'il amar. Awwibi adalah fi'il amar. Awwibi bermaksud di sini diterjemahkan dengan bertasbihlah. Tapi saya lihat dalam penafsiran awwibi maksudnya kembalilah. Okay, kembalilah bersama Nabi Daud dengan bertasbih. Ada macam tu. Kembalilah kepada bersama Nabi Daud dengan bertasbih. Jadi dia terus awwibi ini bermaksud bertasbihlah. Okey, tak apalah kita ikut terjemahan di sini. Awwibi bertasbihlah. Penafsiran yang lain ditulis awwibi maksudnya kembalilah ma'ahu berserta dia iaitu Nabi Daud dengan tasbih. Maksudnya dia jibal ini dia bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Jibal ini gunung ganang dia bertasbih kepada Nabi Daud bersama dengan Nabi Daud. Baik. Kalau kita ikut di sini bertasbihlah berulang-ulang kali ma'ahu bersamanya. Ma'a nanti kita akan belajar ia adalah isim zaraf makan. Menunjukkan ruang tempat. Okay, menunjukkan ruang tempat. Isim yang menunjukkan ruang tempat. Ma'a. Berserta siapa? Bersama siapa? Hu. Hu ini merujukkan dhamir muttasil. Dhamir muttasil pihak ketiga. Pihak ketiga seorang laki-laki. Iaitu siapa? Nabi Daud. Okay, kerana ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kelebihan Nabi Daud. Okay. Pertama kerana menunjukkan kelebihan Nabi Daud yang mana dia diberikan sifat kenabian. Diangkatkan Nabi Daud ini menjadi nabi dan rasul. Dan juga diberikan kitab kepada Nabi Daud. Ini iaitu kitab Zabur. Okey, kitab Zabur. Okey, kemudian wa. Okey, waw ini nanti kita akan belajar yang dipanggil wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ni waw menunjukkan maksud bersama. Bersama, waw. Okey. Selalunya waw ni waw ataf, ni wawul ma'iyah. Okey, sebab apa? Sebab bila ada wawul ma'iyah, okey, wawul ma'iyah wat-tayra baca bagi atas. Okey, wat-tayr baca bagi atas. Dia tak baca baris depan. Wat-tayru dibaca waw dengan bacaan baris atas. Okey. Tapi tak apalah, kita tinggalkan dahulu. Kita lihat at-tayra. At-tayra ni adalah isim. Okay, isim pertama ada alif lam. Okay, ada alif lam lah. Kita nampak wat-tayra. Maka wat-tayra ini
burung. Okay, ada juga burung disebut at-ta'ir. Ada dua nama. At-ta'ir pun burung, at-taira pun burung. Okay, at-ta'ir. Itu pun burung. Maka apa yang maksud di sini adalah menceritakan tentang mukjizat yang berlaku kepada Nabi Daud alaihissalam, iaitu apabila Nabi Daud bertasbih kepada Allah, dan suara Nabi Daud ini adalah suara yang sangat merdu. Apabila Nabi Daud bertasbih, maka gunung ganang akan mengikut Nabi Daud bertasbih bersama. Begitu juga burung-burung yang melalui kawasan itu juga akan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Okey, akan sama-sama bertasbih dengan Nabi Daud alaihi salam. Okey. Itu sajalah berkenaan dengan ayat ini. Baik, ada soalan berkenaan tentang haraf-haraf yang kita bincangkan ini? Kalau ada soalan boleh kemukakan. Kalau tak ada soalan, saya rasa setakat ini dahulu kita punya perbincangan. Ada 3 ayat lagi yang kita akan bincang pada minggu depan insya-Allah. Kemudian kita akan masuk pada perbincangan yang baru, iaitu isim zaraf makan dan isim zaraf zaman. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lihat diagram selalu untuk melihat berkenaan dengan isim-isim haraf-haraf yang kita bincangkan. Kalau dalam haraf ini, lihat diagram warna pink B, itu semua cerita tentang haraf. Kalau pink A, diagram pink A, dia hanya menceritakan tentang isim. Okey. Jika tidak ada soalan, saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.